Lebih teruk lagi, si bomoh tu suruh Nurin letakkan sikit kepala tai lepas buang air besar tu dalam makanan suami supaya dia patuh dengan apa yang Nurin cakap. Masa tu memang Nurin tak fikir panjang. Dia ikut je apa je bomoh tu suruh dia buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan dua kisah sihir penunduk yang kita boleh ambil iktibar dari dua kisah ni supaya jangan terjebak dengan benda-benda khurafat ni. Kisah pertama ni, isteri sihirkan si suami sampai meninggal dunia si suami tu. Kisah ni mungkin ada di antara anda semua yang pernah dengar dan baca. Dan kisah kedua, si suami pula sihirkan isteri hingga si isteri ni biarkan si suami ni bawa perempuan lain masuk ke rumah untuk ditiduri. Malah si isteri ni hidangkan air untuk mereka berdua. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Kisah ni terjadi kepada Nurin ketika kehidupan Nurin dan suaminya Azran, bukan nama sebenar, berada di kemuncak kemewahan dan ada seorang anak lelaki. Menurut Nurin, dia berhenti kerja sebagai kerani di sebuah bank lepas berkahwin dengan seorang ahli perniagaan yang dia kenal ketika urusan kerja dekat sana. Azran seorang lelaki yang baik dan ketika itu usianya awal 40-an. Lepas 6 bulan berkenalan, mereka buat keputusan untuk berkahwin. Kata Azran, dia dah memiliki segalanya dan hanya perlu pelengkap untuk hidup, iaitu Nurin. Lepas setahun berkahwin, mereka dikurniakan seorang anak lelaki dan Nurin ambil keputusan untuk berhenti kerja supaya dia lebih tumpukan perhatian kepada urusan rumah tangga. Namun sejak berhenti kerja ni, jiwa Nurin tak tenang setiap kali Azran keluar pergi kerja atau outstation. Walaupun dia tahu Azran seorang lelaki yang baik, namun hati dia tetap menafikannya. Sikap cemburu buta Nurin semakin menjadi-jadi hingga menimbulkan rasa rimas pada suaminya si Azran. Setiap kali Azran balik dari outstation, mereka mesti bergaduh sebab Nurin ni akan tanya pelbagai soalan pada Azran. Kadang-kadang Nurin sendiri rasa sikap dia tu agak melampau. Azran hanya diam dan tenang je layan kerana si Nurin ni. Lepas beberapa jam bertekak, hubungan mereka baik semula, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Pada satu hari, Nurin tak lagi bertekak dengan Azran. Sebaik saja si Azran ni balik dari kerja luar outstation. Sebaliknya, dia minta izin daripada Azran untuk balik ke kampungnya di Perlis. Nurin balik ke kampung ada misi sendiri sebenarnya. Dia sebenarnya nak pergi ke negara jiran berjumpa dengan bomoh dan minta bomoh tu buatkan suami dia supaya ikut je cakap Nurin. Bomoh tu suruh Nurin masukkan setitik darah dari jari manis tangan kiri dalam makanan atau minuman dan bagi beberapa mentera yang perlu diamalkan. Lebih teruk lagi, si bomoh tu suruh Nurin letakkan sikit kepala
tahi lepas buang air besar tu dalam makanan suami supaya dia patuh dengan apa yang Nurin cakap. Masa tu memang Nurin tak fikir panjang. Dia ikut je apa je bomoh tu suruh dia buat. Lepas sebulan, Nurin nampak perubahan ketara kepada suaminya. Azran langsung tak nak keluar rumah dan serahkan tugas-tugas dekat pejabat kepada staf dia je. Azran juga tak tidur malam dan hanya panggil nama Nurin je. Lama kelamaan, Azran terbaring lesu macam mayat hidup. Nurin sedar semua yang berlaku sebab perbuatan syirik dia dan lepas bagi tahu perkara sebenar pada ibu bapa dia, mereka sekeluarga mula rawat Azran dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah pelbagai ikhtiar, Azran berangsur sihat walaupun tak sepenuhnya. Nurin minta ampun pada Azran dan ceritakan apa yang terjadi pada Azran. Azran menangis dan begitu sedih dengan perbuatan isterinya. Sebaik saja dia mengangguk terima maaf si Nurin ni. Nurin ketika itu meraung, menangis sambil peluk kaki Azran. Azran dengan tenang mengusap rambut Nurin tanpa sebarang kata-kata. Namun keesokan paginya ketika azan subuh, Azran panggil Nurin buat kali terakhir sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nurin akui sejak Azran meninggal dunia, dia dah berpindah balik ke kampung keluarganya. Dia tak boleh tinggal dekat rumahnya lagi. Terlalu banyak kenangan sedih. Hingga sekarang perasaan menyesal tu masih ada dalam jiwa Nurin. Setiap kali pandang wajah suaminya, hati Fida terusik. Ada rasa kesal dan tak percaya bila kenangkan perbuatan terkutuk yang pernah dilakukan oleh suaminya dulu. Fida tak sangka lelaki yang dinikahi atas dasar cinta kira-kira 15 tahun lalu tergamak menyihirnya demi nak hidup senang lenang. Menurut Fida, dia kenal suaminya, Ramli, ketika sama-sama bertugas dalam sektor swasta di selatan tanah air. Ketika bercinta, Fida banyak lebihkan kepada keluarga pihak lelaki sampaikan ibu bapa dia kecil hati. Masa pun banyak dihabiskan untuk Ramli hingga abaikan tanggungjawab sebagai anak kepada ibu bapanya sendiri. Fida pun tak tahu kenapa dia boleh jadi macam tu dan menyebabkan percintaan mereka dapat tentangan daripada keluarga. Bagaimanapun, demi menjaga nama baik, ibu bapa Fida akhirnya merestui perkahwinan mereka. Sekarang Fida sedar suaminya tu gunakan sihir penunduk sejak awal perkenalan mereka lagi. Tak hairanlah dia begitu menurut kata-kata Ramli bagai lembu di cucuk hidung. Apa sahaja yang dikehendakinya pasti akan dituruti tanpa banyak soal. Fida banyak habiskan wang ringgit dan bergolok gadai barang kemas demi suaminya tu. Ramli juga larang Fida balik ke kampung untuk berjumpa keluarga. Peliknya, Fida ikut je telunjuknya tanpa pertahankan hak dia dan sanggup putuskan hubungan dengan mana-mana rakan yang berani tegur sikap Ramli. Namun, apa yang lebih mengecewakan Fida, suaminya itu tergamak bawa balik beberapa orang wanita berlainan ke rumah mereka untuk ditiduri. Fida sikit pun tak melenting, malah boleh hidangkan air untuk mereka berdua. Bukan tak marah, tapi lidah Fida jadi kelu sampai tak mampu nak berkata dan buat apa-apa. Nasib baik anak-anak tak tahu perangai buruk bapa mereka sebab masing-masing bersekolah di asrama penuh. Fida tahu dirinya disihir lepas dapatkan rawatan di pusat perubatan Islam. Fida tahu ada yang tak kena pada diri dia. Lagipun sebelum ni dia pernah jumpa barang-barang yang mencurigakan seperti azimat taring haiwan dan tangkal kain kuning dalam simpanan Ramli. Paling mengejutkan, Fida pernah jumpa patung vudu tanpa kepala daripada lidi diletakkan dekat kepala katil sebelah tempat tidur si Fida ni. Apa yang menakutkan, patung tu dipintal-pintal dengan rambut si Fida ni sendiri dan dicucuk dengan pin serta jarum tajam. Fida rasa terkilan ketika diberitahu patung tu antara bahan sihir yang digunakan suaminya tu untuk menundukkan si Fida ni. Seperti mana rambut tu dipintal pada patung tu, seperti itulah Fida diikat untuk terus turut segala perintah si suami dia ni. Fida selalu juga mimpi dibeli ular dan diberi makan makanan kotor oleh suaminya sendiri. Rupa-rupanya itu petanda dia disihir. Ketika sesi rawatan, Fida memuntahkan debu lepas diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat ruqyah dan diberikan dengan air zam-zam. Dia boleh rasakan perubahan lepas terima rawatan buat kali kedua. Berkat jaga solat dan amalkan ayat-ayat pembenteng sihir, sedikit demi sedikit Fida pulih daripada penyakitnya tu. Lepas semakin sembuh, dia ada bermimpi suami dia
melambai-lambaikan tangan seolah-olah macam ucapkan selamat tinggal, dan bermimpi Ramli merayu-rayu supaya tak tinggalkan dia. Fida tak tahu apa maksud mimpi dia tu. Tentang rumah tangganya pula, Fida hanya serahkan segalanya kepada Allah. Dia tak fikir untuk minta cerai sebab tak nak anak-anak tanggung sengsara akibat perpisahan mereka berdua nanti. Lagipun mereka berdua ni dah tua untuk bawa haluan hidup masing-masing. Buat masa ni, Fida mahu perbanyakkan ibadat dan berharap Ramli akan bertaubat dan insaf dengan perbuatannya. Okey, itu dia dua kisah yang sempat saya kongsikan untuk hari ni. Dan kita tahu betapa dahsyatnya sihir ni. Semoga kita semua dilindungi dari ujian ni. Jika anda rasa cerita ni bermanfaat, sila like, komen dan share video ni supaya kita sama-sama ambil iktibar daripada kisah ni. Okey, macam biasa, kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.